Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi dan dihormati saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat saya pimpinan PAS di peringkat kawasan, pimpinan pemuda, ulama dan muslimat. Seterusnya penceramah kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Jeffrey bin Abu Bakar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian, pertama-tamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di tempat cerah dan juga di tempat gelap, dekat dengan lampu dan juga jauh daripada lampu, untuk sama-sama kita mendengar, memberikan perhatian dan mengambil sedikit pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku sejak daripada sejarah awal manusia sehinggalah apa yang berlaku pada masa ini. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, saya ingin membawa perbincangan kita pada malam ini dengan membincangkan, dengan menyebutkan, dengan menceritakan beberapa perkembangan yang berlaku di Timur Tengah ataupun di Asia Barat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita bercakap tentang Asia Barat ataupun Timur Tengah, maka tergambarlah di dalam pemikiran kita negara-negara yang diduduki oleh orang Arab. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kawasan-kawasan itu, wilayah-wilayah itu adalah merupakan sebahagian daripada wilayah yang sangat penting kepada seluruh dunia. Bukan sahaja kepada dunia Islam, tetapi juga kepada dunia seluruhnya manusia yang berada di timur dan di barat. Mengapa? Kerana kawasan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah kawasan laluan antarabangsa. Di situ adanya Mekah dan Madinah yang menjadi pusat utama kepada orang Islam. Di situ juga ada tempat-tempat yang suci kepada penganut Yahudi dan juga penganut Kristian. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kesempatan pada malam ini saya nak menceritakan perkembangan yang berlaku di Asia Barat, di Timur Tengah, supaya kita dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku itu. Selepas daripada negara-negara di Timur Tengah mencapai kemerdekaan masing-masing, maka negara-negara itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dibahagikan kepada dua bentuk. Satu ialah negara yang memerintah dengan menggunakan sistem monarki, iaitu melantik raja, melantik sultan sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Sedangkan di bahagian yang lain pula, seperti di Mesir, seperti di Libya, seperti di Yaman dan tempat-tempat lain, di Tunisia dan Algeria, mereka menggunakan sistem republik. Sistem republik ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama lebih kurang tidak banyak beza dengan apa yang ada di Amerika, apa yang ada di Perancis dan negara-negara lain. Walaupun saya sebut tadi kedua-dua bentuk negara yang ada di Asia Barat, tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun semua negara-negara itu diperintah oleh orang Islam, dipimpin oleh Tok Arab. Kita kalau kita tengok Arab ni habislah, kita ingat dia kuat agama, kita ingat dia kuat sembahyang, kita ingat dia kuat pakai tudung. Rupanya pemimpin-pemimpin mereka adalah pemimpin-pemimpin yang jahat. Pemimpin-pemimpin seperti Muammar Gaddafi, seperti Bashar Assad yang sekarang sedang membunuh umat Islam di Syria, seperti Jamal Abdul Nasir sebelum daripada itu, ya,
seperti Zainal Abidin, seperti Ali Saleh, semua mereka adalah pemimpin-pemimpin yang jahat. Mereka memerintah di negara masing-masing dalam tempoh yang sangat lama. Ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 42 tahun, seperti yang berlaku di Yaman. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada mereka memerintah dengan tempoh yang lama, selain daripada mereka melakukan kejahatan dan kerosakan di negara masing-masing, mereka juga dikenali sebagai pemerintah-pemerintah yang menekan rakyat, tidak membenarkan rakyat, tidak memberikan kebebasan kepada rakyat untuk bercakap, tidak memberikan kebebasan kepada rakyat menyampaikan pandangan masing-masing. Surat khabar ditutup, radio hanya daripada sebelah pihak, TV menceritakan kebaikan-kebaikan kerajaan. Ya, ini adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti utama yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang terdapat di Timur Tengah ataupun Asia Barat. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka juga melakukan kezaliman dan pembunuhan kepada rakyat. Mana-mana rakyat yang didapati menentang kerajaan secara langsung ataupun secara tidak langsung, tak boleh sebut langsung perkataan-perkataan yang mengejek ataupun memperkatakan sesuatu yang tidak baik kepada pemerintah, mereka ditangkap, mereka dibunuh, mereka ditenggelamkan ke dalam air. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh sebahagian daripada pemimpin-pemimpin yang terdapat di Timur Tengah pada masa ini. Kita boleh bayangkan, sebagai contohnya pada 2 hari bulan 2 tahun 1982, seorang pemerintah di Syria yang diberi nama Hafiz al-Assad telah membunuh seramai 100.000 orang rakyatnya. Ya, 100.000 orang rakyat dibunuh dalam masa 3 minggu. Dan kawasan itu yang terletak di Bandar Hama menjadi padang jarak, padang terkukur. Saya pernah melawat, melihat kawasan itu dengan mata kepala saya sendiri. Saya dapati kawasan itu tidak dibangunkan, dan kawasan itu tidak dibenarkan masuk mana-mana orang. Apabila kita tanya kepada penduduk di situ, mengapa rakyat ditindas sebegitu rupa, mengapa pemimpinnya adalah pemimpin yang jahat dan zalim, mereka mengatakan ini adalah sebahagian daripada cara-cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memberitahu kepada rakyat, jangan sekali-kali menentang kerajaan, jangan sekali-kali cuba untuk mengambil alih kerajaan, sama ada secara demokrasi ataupun secara demonstrasi dan kekerasan. Jika tidak, seluruh rakyat di satu pekan, di satu Bandar Hama dibunuh secara beramai-ramai. Lebih daripada 100.000 di kalangan mereka juga telah ditangkap dan tidak tahu di mana mereka disimpan. Ini sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana kejahatan, bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Arab. Seterusnya, mereka juga didapati telah menyalahgunakan kuasa. Mereka merampas segala kekayaan negara. Negara Arab semuanya tahu adalah merupakan negara yang kaya raya. Minyak, gas, uranium, tuan-tuan sebut saja, kurma, ya, biri-biri, gandum, semuanya datang daripada negara Arab. Tetapi oleh kerana pemimpinnya adalah pemimpin yang jahat, pemimpinnya pemimpin yang zalim, kita dapati semua hasil mahsul yang didapati oleh negara pada masa itu dirampas. Bukan sahaja milik negara kan, tetapi telah pun diambil oleh pemimpin-pemimpin mereka. Ini ditunjukkan apabila mereka telah dijatuhkan, sebahagian daripada mereka mengumpulkan harta lebih daripada 30 bilion US dollar dalam masa yang singkat. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di kalangan pemimpin-pemimpin Arab juga kita dapati isteri masing-masing memainkan peranan yang besar, mencampuri dalam urusan politik negara. Mereka bukan sahaja bertindak sebagai isteri, tetapi juga mereka bertindak sebagai pemimpin dan ketua kepada suami masing-masing. Akhirnya, apabila mereka jatuh, kita dapati sebahagian daripada pemimpin mereka
di antaranya isteri kepada Ali Zainal Abidin, pemerintah Tunisia, jatuh sempat melarikan jongkong emas. Bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, tetapi 1 tan. Tuan tengok nanti kalau lori ada lalu ke sini, yang tayar 4 tu, dia ada tu. Lori tu orang panggil lori 1 tan. Dia bubuh isi apa? Bukan dia isi nyok kelapa, bukan dia isi ikan, bukan dia isi udang, bukan ikan sembilang. Yang diisinya adalah jongkong-jongkong emas. Tuan-tuan boleh bayang, rakyat ditekan, rakyat ditindas, rakyat tidak diberikan peluang untuk menyatakan pendapat. Sehingga lebih daripada 70% rakyat yang tinggal di Asia Barat dan Timur Tengah berada dalam keadaan kemiskinan. Mereka diberikan harapan-harapan kosong, berpindahlah ke ibu kota untuk membolehkan mendapat pekerjaan. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Mereka tidak dapat pekerjaan, mereka tidak dapat apapun. Mereka terpaksa tinggal di atas kubur. Ada di kalangan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang pergi belajar di Kairo, di Mesir, tanya anak masing-masing, berapa ramai orang Mesir yang duduk di atas kubur. Kita ni miskin, kalau kita pun seorang duduk atas kubur lagi. Itu yang berlaku di negara Arab, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh kerana tekanan demi tekanan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Arab yang tidak berperi kemanusiaan itu, maka berlakulah sejak daripada akhir tahun 2010 rakyat bangkit. Mereka bangun menentang kerajaan, berdemonstrasi, tinggal di kawasan-kawasan lapang yang disebut sebagai Tahrir Square dan sebagainya. Berkumpul beramai-ramai tinggal di sana, meminta kepada kerajaan, kepada pemerintah supaya turun. Meminta kepada pemerintah-pemerintah yang zalim supaya turun. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan yang lebih berat daripada itu. Berlakulah apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tentera digunakan, polis digunakan untuk menakut-nakutkan rakyat. Tetapi ini adalah merupakan salah satu daripada sifat-sifat manusia yang semula jadi. Sama ada Cina nama dia, sama ada India nama dia, ataupun daripada kaum-kaum yang lain. Arab nama dia, orang putih nama dia, Serani nama dia, Geragut nama dia, Jawa nama dia, Banjar nama dia, Aceh nama dia, ataupun mana-mana saja, asalkan dia bernama manusia. Sifat semula jadi manusia apabila ditekan, apabila dilayak, apabila dilakukan kezaliman, mereka akan bangkit. Itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku di negeri Arab. Kesan daripada tekanan yang melampau yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Arab, akhirnya rakyat bangkit. Mereka duduk, mereka tidak bergerak, membawa family dan keluarga masing-masing, tinggal di Tahrir Square. Seramai mana? Seramai 1 juta orang. 1 juta berkumpul. Mereka duduk di mana? Mereka duduk di tengah padang. Hanya menggunakan khemah-khemah sementara. Itulah yang berlaku kepada manusia yang bernama manusia Arab. Dan itulah juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang berlaku kepada masyarakat manusia di seluruh dunia. Apabila rakyat ditekan, apabila rakyat telah dinafikan hak mereka, apabila rakyat jelas melihat kezaliman pemerintah, maka pada satu hari rakyat akan bangkit. Kebangkitan rakyat yang berlaku yang disebut sebagai revolusi Arab ataupun Arab Spring itu menyebabkan Tunisia jatuh dalam masa 2 minggu. Menyebabkan Mesir yang penduduknya 80 juta, bukan macam tempat kita 28 juta. 20 juta daripada penduduk Mesir tinggal di satu bandar saja, di satu pekan, namanya Kahirah. Maknanya satu penduduk Malaysia ni semua kumpul duduk setempat. Itulah ramainya manusia yang tinggal di Mesir, yang tinggal di kota Kahirah. Mereka bangkit, mereka mau memberi kata dua kepada Husni Mubarak. Sama ada merubah sistem yang ada, ataupun mereka akan menurunkan pemerintah presiden pada masa itu. Tetapi manusia yang disebut sebagai pemimpin, mereka tidak sedarkan diri mereka. Mereka ingat selama-lamanya mereka akan berada di atas. Mereka tidak tahu dan mereka tidak faham apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadisnya.
ala inna ruhal islami dairah. Sesungguhnya putaran peredaran Islam ini akan berputar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita, faduru ma'al Islam. Hendaklah kamu berpusing, hendaklah kamu berputar bersama-sama dengan Islam. Kepada orang Islam, mereka tidak ada pilihan lain. Semasa Islam berada di atas, mereka hendaklah bersama-sama dengan Islam. Semasa mereka Islam berada di bawah, ditekan, dilanyak, dihentak, mereka juga tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama dengan Islam. Kepada non-Muslim, ya, rakan-rakan kita daripada DAP, rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina, kita nak sebut, kalau tuan-tuan ya yakin bahawa Islam ini boleh membawa kemajuan, Islam boleh membawa keadilan, ayo dan yakinlah bahawa kita akan bersama-sama memperjuangkan kezaliman. Kita akan memperjuangkan salah guna kuasa. Kita akan bersama-sama memperjuangkan segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Itulah yang berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian, kepada masyarakat Arab. Mereka bangkit di Tunisia. Dalam masa 2 minggu saya sebut tadi, Presiden jatuh. Isterinya terpaksa keluar daripada Tunisia. Selepas daripada itu merebak ke Mesir. Dan selepas daripada itu merebak ke Libya. Selepas daripada itu ke Yaman. Kemudian Bahrain. Kemudian Saudi. United Arab Emirates. Kemudian selepas daripada itu berpindah dan kekal berada di Syria. Selama sekarang ini sudah hampir 2 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, daripada peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi, menunjukkan kepada kita bahawa putaran Islam itu sedang berputar. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin umat Islam akan sampai masanya akan jatuh. Ibarat manusia, dia bermula dengan kelahiran dan menjadi seorang bayi yang tidak ada sedikit pun kuasa. Mereka, kanak-kanak yang baru dilahirkan, tak boleh nak makan sendiri, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak minum, dan segala-galanya. Adalah anak lembu, adalah anak kambing, adalah anak unta, anak gajah, jauh lebih bertenaga, lebih kuat nak bandingkan dengan anak manusia. Tak sampai setengah jam anak lembu apabila dilahirkan, lepas tu dapat bangkit dan lepas tu pergi cari mak dia. Kita ni anak kita yang kecil dulu, kita rumah yang kecil dulu, dia duduk di situlah. Kalau ada taik, dia makan taik. Macamlah cerita anak ayam dengan ibu ayam. Ya, cerita makan taik ni saya selalu bawa cerita tu. Pada suatu pagi di satu kampung, nama dia kampung apa? Sungai Aceh. Ya. Kampung Cik Nam, Cik Naam, ya. Nama Cina ni Cik Naam ni. Ada orang cerita kat saya tak dimaksud duk cerita macam mana asal usul kampung Cik Naam. Saya tanya orang muda ni, saya tahu orang muda pun tak tahu. Sama dengan saya juga. Jadi dia sebut tadi, saya sebut tadi, ya, seekor anak ayam, dia bertanyakan kepada mak dia. Dia kata, mak ni, tuan-tuan nak dengar dia cakap orang putih ke cakap Arab? Dia kata, mak, macam mana lah kita ni hari-hari duk makan taik ni. Ya, hari-hari duk makan taik. Kadang-kadang taik orang, kadang-kadang budak-budak, macam-macam lah. Pokoknya pagi-pagi ya, dapat taik. Mak dia kata apa? Tak baik cakap taik masa tengah makan. Padahal tadi dia duk makan taik, dia sedang makan taik, dia kata tak boleh kata taik masa dia tengah makan. Itu saya nak sebut tadi, tuan-tuan, bagaimana lemahnya manusia. Tetapi kelebihan yang Tuhan bagikan, Allah SWT berikan kepada manusia adalah kekuatan akal. Boleh berfikir, boleh melangkaui alam di luar daripada alam yang nampak. Boleh berinteraksi dengan menggunakan Facebook sekarang ini. Manusia di Malaysia ini manusia yang paling ramai sekali menggunakan Facebook. Lebih daripada 14 juta. Dan manusia di Malaysia ini, tuan-tuan, menghabiskan masa yang paling banyak sekali untuk Facebook. Lepas pada dia guna Facebook, yang muda-muda ni, dia pakai duduk berlepau pula. Ya, berlepau pula. Lepas tu duduk menangis, berteriak, pau dia mati. Dia tak sempat nak selamat. Ini cerita budak-budak. Suatu kemalangan, satu tragedi yang berlaku pada masyarakat kita. Dulu orang duk sibuk melepak, ya, duk main dam haji, duk buat kerja macam-macam. Yang semua kerja-kerja itu adalah kerja yang boleh membawa kepada
Akhirnya habisnya masa secara sia-sia. Sekarang ni orang-orang muda kita menghabiskan masa yang banyak untuk bersama-sama dengan komputer dan Facebook. Tetapi keupayaan yang ada kepada masyarakat Arab, orang-orang muda Arab apabila diinterview semasa berlakunya Arab Spring, mereka boleh bercakap bahasa Inggeris dengan fasih. Mereka berupaya menyampaikan pandangan mereka dengan baik dan mereka menggunakan Facebook. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh bayangkan seorang tokoh pejuang revolusi Arab di Mesir, nama dia Wa'il Ghanim. Beliau dalam masa 40 minit menggunakan Facebook, blog dan Twitternya sempat menjemput orang, memanggil orang seramai 400,000 dalam masa setengah jam untuk bergerak bersama-sama menentang kerajaan pada masa itu Husni Mubarak yang sangat zalim dan jahat. Saya nak seru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutamanya golongan muda, mesti menggunakan Facebook untuk melancarkan kerja-kerja menyampaikan maklumat yang betul, menentang segala kezaliman, menentang segala penghinaan kepada manusia Islam dan juga manusia bukan Islam. Tujuannya untuk apa? Kita menggunakan saluran yang dibenarkan oleh undang-undang di negeri kita, iaitu sistem demokrasi. Supaya apa? Supaya rakyat diberi faham bahawa apa? Bahawa keadaan di negara Arab telah berubah. Dan sekarang ini sampai giliran kita pula. Kita ada kebebasan. Kita diberi peluang untuk mengundi dalam pilihan raya. Kita diberi peluang untuk menyatakan pendapat. Dan kita gunakan semua saluran-saluran yang dihalalkan oleh undang-undang Malaysia pada masa ini demi untuk memastikan kelangsungan kita, memastikan berlakunya keharmonian dan keselamatan anak dan cucu kita pada masa akan datang. Di tangan tuan-tuan dan puan-puan lah, saudara dan saudari sekalian, letaknya kebijaksanaan. Letaknya bagaimana untuk berfikir secara waras. Letaknya bagaimana kita boleh mengambil pengajaran daripada peristiwa yang saya sebut dari negeri Arab. Pemimpin yang korup, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang salah guna kuasa, pemimpin yang rasuah, pemimpin yang membenarkan isteri masing-masing, mengambil peluang daripada pemerintahan negara dan politik demi kepentingan keluarga mereka, demi kepentingan peribadi mereka. Kita tidak mahu perkara yang berlaku di negeri Arab berlaku di tempat kita. Kita tidak mahu apa yang berlaku di negeri Arab sana berulang di tempat kita. Maka kita diberi peluang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk terus bergerak maju, menyampaikan pandangan masing-masing, menapis, mengambil maklumat dan bersedia untuk menerima perkara-perkara yang betul dan tepat. Walaupun kadang-kadang ia membabitkan diri kita sendiri, membabitkan kaum keluarga kita, tetapi kepentingan yang utama saya sebut tadi. Jangan sampai apabila kita meninggal kelak, penduduk-penduduk di Sungai Aceh dan kampung Cenak Am ini, jangan sampai apabila kita meninggal nanti anak cucu cicit kita pergi ke kubur, ke kubur kita masing-masing, bukan menghadiahkan Fatihah tetapi memakai hamun kepada kita. Tok aku dululah, yang dia tahu perkara itu tidak betul tetapi dia menegakkan perkara yang tidak betul. Tok aku dululah, nenek aku dululah, dia tahu bahawa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu adalah membawa kepada kerosakan, tetapi mereka terus memberikan bantuan, mereka terus memberikan kerjasama, mereka terus menyokong keadaan-keadaan tertentu yang akhirnya menyebabkan kaum keluarga kita, anak cucu kita berada dalam keadaan yang semakin sempit, berada dalam keadaan yang semakin lemah, berada dalam keadaan yang semakin terdesak dari segi kehidupannya, dan lebih malang lagi terdesak dan susah dari segi agamanya. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, kalau kita melihat kepada senario yang berlaku di seluruh dunia Arab, kalau kita melihat kepada senario yang berlaku di seluruh dunia Islam, kepada orang-orang Islam, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa sekarang ini seluruh umat Islam di seluruh dunia, bukan sahaja di negeri Arab tetapi juga
juga di negeri orang putih, tetapi juga di Skandinavia, tetapi juga di Eropah, tetapi juga di Afrika, tetapi juga di Amerika. Mereka ingin semuanya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Kepada orang putih, kerana berlakunya September 11, kerana berlakunya kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Eropah kepada orang Islam, mereka mula berfikir, mereka mula membincangkan apa sebenarnya yang nak dibawa oleh ajaran Islam ini. Sampai pemimpin-pemimpin Eropah mengambil langkah-langkah yang sangat agresif dan jahat untuk menghapuskan orang-orang Islam. Kerana mereka berfikir secara waras, lalu mereka mencari apakah dia kekuatan-kekuatan yang ada kepada umat Islam. Akhirnya mereka menganut dan menerima ajaran Islam. Akhirnya mereka terus mempelajari agama Islam ini kerana kepentingan yang tertentu, iaitu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah sesuatu yang sangat malang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutamanya kepada umat Islam. Kita diberi peluang untuk belajar, kita diberi peluang untuk membaca, kita diberi peluang untuk mengaji di masjid, di surau dan sebagainya. Tetapi kita meninggalkan itu semua. Kerana apa? Kerana kepentingan dunia yang sedikit. Kita mendoakan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada umat Islam di kawasan sini, terutamanya di Dewan Undangan Aceh, Dun Undangan Sungai Aceh. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Akhirnya, insya-Allah kemenangan akan berpihak kepada kelompok Islam. Kita juga mendoakan insya-Allah apabila sampai masanya kemenangan Islam, maka akan sampai janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang seterusnya, kalau tuan-tuan hafal, tuan-tuan baca sambung. Ya, saya pun dah nak balik dah. Ya, saya nak beritahu apa? Saya tersebut apa yang disebut dalam Al-Quran. Apabila telah sampai bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu akan mendapat kemenangan. Selepas daripada kamu mendapat kemenangan, Allah SWT memberi ruang kepada kita, memberitahu kepada kita, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Lepas pada kamu menang, barulah kamu akan melihat manusia-manusia yang belum lagi menganut agama Islam. Mereka masuk ke dalam Islam. Mereka menjadi penganut Islam secara berbondong-bondong, dalam jumlah yang ramai, dalam jumlah yang besar. Ini kerana apa? Ini adalah sebahagian daripada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelum mencapai kemenangan, tuan-tuanlah masyarakat Islam yang ada di sini yang menjadi harapan kita untuk menjadi pejuang, untuk meneruskan perjuangan untuk menegakkan Islam. Selepas kita menang, maka kita boleh rehat sikit. Kerana apa? Kerana Allah SWT menjanjikan kepada kita, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kita akan melihat nanti kelompok-kelompok daripada pelbagai golongan. Kalau ada India, kalau ada Tionghoa, mereka akan masuk ke dalam agama Islam ini. Sama ada dengan cara mereka menganut agama Islam, ataupun mereka bersama-sama dengan perjuangan Islam. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada penduduk kampung ini dan memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat meneruskan perjuangan untuk menegakkan Islam sehingga umat Islam mencapai kejayaan, terutamanya dalam pilihan raya yang akan datang, dan insya-Allah kita akan dapat sama-sama mengecap cahaya kemenangan itu sebelum daripada kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ucap banyak terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini bertemu dengan adik kakak di sini, dan akhirnya saya lapaskan dengan lapas yang mulia. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.